Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Ya man azaka ahbabahu halawata mu'annasatih. Faqamu baina yadayhi mutamalliqin. Ya man, dalam munajat akhir mendatang ila sekandari kepada sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada ini. Ya man, wahai Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan, azaka ahbabahu, yang telah mencempakkan dalam batin hati para kekasih dia, halawatan muannasah, iaitulah kemanisan, kelazatan, kejinakan hati dengan Allah Ta'ala. Itu satu daripada kurniaan Allah SWT. Ta'ala mencempakkan dan menanamkan, memberi akan zauq, rasa halawah mu'annasatah. Allahumma ja'alna minhum. Didapat bila ni, wazalika hina istawhashu min mu'annasati ghairi. Benda ni hasil daripada apabila hamba tadi merasa akan hatinya liar daripada berjinak dengan makhluk. Ini benda dia kata dua benda yang dikatakan did, dia tak boleh berhimpun. Ad-didani la yajtami'an. Benda yang berlawanan did, dia tidak boleh berhimpun dalam satu masa. Apabila hatinya berjinak, bersedap, ditawan oleh makhluk, maka dia akan liar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila hati dia diberikan kejinakan dengan makhluk, maka hati dia akan liar dengan Tuhan, maka dia akan liar makhluk. Waktu setengah daripada warid awal, apabila dia melakukan wirid dengan sungguh ikhlas, bulat hati dia dengan Allah, diberikan kemanisan, maka kalau kita tanya apa warid dia akan rasa tawar dengan makhluk. Ya, dia nak kumpul nak apa tu dah tak sedap. Dulu dia bertakung banyak. Yo ya sedap. Dia tak rasa, tak ada rasa apa dah. Yang mula itu Tuhan tarik. Tetapi bila liar hati dia dengan makhluk, tidak ada kemanisan hati dia dengan makhluk, maka itu menandakan apa? Allah Ta'ala dah tepi. Dia kata hina istawhashu min mu'annasati ghairi. Bila rasa liar hati dengan makhluk, itu menandakan pembukaan kejinakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya man iza azza, ya man azaka ahbabahu halawata mu'annasatih. Wahai mereka, yakni Allah Ta'ala, azakah, yang memberi zauq, rasa akan kekasih dia, halawah mu'annasah. Jadi bila Allah Ta'ala berikan kekasih, jadi kita mohon secara terhormat dengan Allah Ta'ala. Kita tak minta direct, kita ceritakan maknanya kurnia Allah kepada kekasih dia. Ya Allah, Engkau telah beri kekasih Engkau kemanisan berjinak dengan Engkau. Maknanya apa? Kita nak macam tu lah. Ya. Macam anak kita kan, kita belikan seorang pakaian hari raya, seorang lagi belum beli, seorang dia, yang seorang cakap, oh abah dah belikan dia lah. Wah, ini apa maksud dia cakap? Mana dia nak lah. Itu maksud dia. Mana dia menyebut akan nikmat yang telah diberikan kepada orang lain. Maksud dia apa? Dia menghendaki dan berhajat seumpama itu. Ini cara munajat arifin nabillah. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan akan muannasah, ya, dia panggil maqamul uns, makam berjinak hati dia dengan Allah Taala, maka faqamu baina yadayhi mutamalliqin. Maka berdiri setegaklah ia, maksud dia apa? Tegaklah ia, istiqamah berdiri baina yadayhi, antara Allah Taala, mutamalliqin, dengan rasa rindu yang kuat. Tamalluk badan sembahyang tu mesti ada tu. Tengok dalam buka kitab Muniyatul Musalli tu ada. Di antara cara kita sembahyang khusyuk, tafahum ma'ani, ada tamalluk, kerinduan yang kuat dengan hati Allah Ta'ala. Ya, at-tamalluk bermakna huwa at-talatuf. Ya, maknanya hati dia tawadud kuat dengan Allah Ta'ala. Waktu dalam hadis disebut oleh Rasulullah SAW, iza ahabballahu
apabila mengasihi oleh Allah Ta'ala abdan akan seorang daripada hambanya, qal, lalu Allah Ta'ala berfirman lil malaikati, bagi malaikat dia. Apa Ta'ala firman? Iza da'a, ya, iza da'a, apabila hamba ni ku berdoa, akharu hajata abdi, ya, engkau takhirkan akan hajat dia, nanti dulu, ya, kita minta tapi Tuhan takhirkan. Fa inni uhibbu an asma'a sautah, sesungguhnya aku rindu, aku kasih sangat mendengar suara dia. Jadi Allah Ta'ala kasih sayang kepada suara kerinduan yang hasil daripada orang yang rindu dengan Allah. Allahumma, ya. Itu sebab para awliya ila Ta'ala tugas dia izharul fakri, ya, dia menzahirkan fakir dia, tamaluk dia dengan Allah Ta'ala fi doa. Lepas tu dia tak tanya bila Tuhan nak bagi, tak dapat tak? Tak ada terlintas pun hati dia, Tuhan tak bagi lagi, tak ada. Yang bertanya ni orang tak kenal Tuhan. Dia tak apa kenal Tuhan. Mana aku berdoa tak dapat ke tak? Sebab dia nakkan benda tu. Itu bila dia dapat benda tu, dia pun cabut lagi. Dia tak pernah datang surah masjid, dia datang bagus, rajin datang. Rupanya ada projek, dapat projek hilang tu. Jadi dia minta nak benda. Dia nak ain matruk, bukan dia nak maknanya Allah Ta'ala. Arif billah tidak. Dia berdoa tu semata-mata ada adab. Ya. Sebab tu dalam Ibn Atta disebut apa? Dalam doa ni ada 4 penyakit kena jaga. Pertama, ittiham. Ya. Dalam doa kita ada ittiham, mana seolah tertuduh dengan Tuhan. Kita minta ya Allah bagi, ya Allah bagi, seolah macam kita rasa macam Tuhan lupa pula. Macam tu kita kena minta dengan orang kan. Orang tu kata nantilah 2 minggu, seminggu lagi saya bagi. Ya, sebelum seminggu tu hantar mesej pagi, petang, siang, malam. Sebelum subuh hantar mesej lagi. Jangan lupa, jangan lupa. Tu seolah ada ittiham, seolah-olah macam orang terlupa. Itu orang, boleh lah. Ini Tuhan. Jadi jangan ada tadamun dalam doa kita, makna tu. Makna ittiham tu sengaja ada. Ya. Kalau dia minta jauh pula, ya, merasa jauh dengan Tuhan, dia ada 3-4 perkara yang berjaga. Dalam doa tu dia kena jaga adab dia. Adab yang terbesar dia apa tu? Ialah menjunjung perintah Allah Ta'ala. Sebab Tuhan suruh, ya, ud'uni astajib lakum, kau minta aku perkenankan. Jadi oleh kerana Tuhan suruh minta, lalu kita minta. Kita berdoa dengan sebab arahan Allah. Kemudian izharul fakri, menzahirkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu di sini iza ahabballahu abdan qala lil malaikah, kalau Tuhan kasih pada seorang hamba, dia berkata kepada malaikat, iza da'a akharu hajata abdi fa inni ahabbu an asma'a sautah, sungguhnya aku kasih sangat mendengar rayuan suara dia tadi, ya. Jadi maknanya sini diminta apa dalam munajat ni? Kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagaimana diberikan kepada kekasih dia, iaitulah orang yang arifin billah, yang betul-betul ada dalam batin hati dia tamalluk, ya, ataupun istiaq dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya man albasa awliya'ah malabasal haibati, dan faqamu bi'izzati musta'izin. Wa ya man albasa awliya'ah, wahai mereka yang telah memakaikan kekasih dia, ay'ail arifin, man ila wallahu ta'ala, ya Allah, wahai Tuhan yang telah memakaikan, ya, akan awliya kekasih dia, al-arifin, iaitulah pakaian apa? Haibah, gerun, hatta habahum, ya, kulli syai', sehingga gerun akan dia oleh segala yang lain. Sebab bila nur haibah ada dalam batin awliya, kita tengok para awliya tu kita gerun, ada kegerunan. Jauh kita sayang, dekat kita gerun. Itu keadaan dia para awliya tu lain. Ya, kau tahu guru kita pula, Guru Ali bin Wahid, Sidi Rashid, semua kan handal. Ya, jauh kita sayang, dekat aku nak dekat. Itu haibah dia. Ya, sebab dia ada haibah dengan Allah. Sebab tu berkata si Abu Sulaiman Ad-Darani, apabila satu hari arahanku tidak dipedulikan oleh anak muridku, anak isteriku, sehingga himar yang aku naik boleh tak ikut cakap aku, maka aku sedar bahawa aku pada ketika itu terlalu jauh dengan Allah. Aku banyak tidak ikut arahan Allah. Bila aku tak ikut arahan Allah, Tuhan pusingkan
kehinaan tu orang pula tak ikut cakap aku. Itu dia maknanya. Ya. Bila kita ikut, kalau kita orang tak ikut cakap kita, jangan kita marah dulu, kita nak tanya aku ikut tak akan arahan Allah Taala. Kalau kau sendiri tak ikut arahan Tuhan, macam mana kau nak raih supaya orang ikut arahan kau? Semak balik diri kau dengan Tuhan tu maknanya. Ya. Itu para aulia yang punya adab dia tinggi tuan ni. Jadi khafa minhum kulla syai'in. Jadi gerunlah daripada mereka, gerun kulla syai'in akan tiap-tiap suatu. Itu keadaan dia. Banyak orang nak cerita kan. Lambat-lambat cerita besar-besar ni para aulia yang mana bukan sekadar haiwan buas tunduk kepada dia. Harimau dengan ularnya, ya. Dengan singanya dan buayanya macam-macam. Jadi Muhammad Sain Jamaluddin Al-Linggi dia mandi kat sungai tu, buaya keliling nanti ni. Orang kampung ingat Abela tu saya ni kena makan buaya. Rupanya apa? Buaya hormat kat dia. Ya, keliling dia. Habis dia mandi ambil wuduk, buaya pun bunuh. Untuk penganjat orang. Ini kaedah di sini. Dia telah berjaya membulatkan, ya, riadah, mujahadah, bukan senang tuan, nak paut hati kita bulat betul dengan Tuhan. Oh, kerja kan kecil anak berat. Rohani kita yang liar nak dijinakkan, rohani yang tidak lurus nak diperbetulkan betul, menghadap dan ya, betul tepat dengan Allah. Ini kerja besar. Bila dibuat betul-betul sampai jadi, maka Allah Ta'ala hadiahkan dia. Tuan pusingkan makhluk, gerunkan dia. Itu keadaan itu. Ya. Sebaliknya, wa man lam siapa yang tidak takut, man lam yakhfillah akhafahu min kulli syai'. Tuan balikkan, barang siapa yang tidak memubuhkan dalam batin hati dia gerun takut ke Tuhan, maka Tuan pusingkan akhafahu, takut dia tadi, min kulli syai'. Ya, dia pula takut kepada orang. Jangan kau orang kata apa, nak cakap agama pun dia takut ke orang. Cakap agama pun dia ikut orang, selera orang. Itu laju sangat kan orang tak suka. Orang tak suka, kau nak cerita agama, kau nak suruh orang suka, kepala otak kau. Ya, cerita agama kita nak kira biar Tuhan reda, bukan orang reda. Ya, cerita apa yang Tuhan suruh, sebab kita memegang amanah Allah Taala. Itu saja maknanya. Jadi apabila dia pusing sana, maknanya dia sudah khianat dalam menyampaikan. Banyak tadi banyak ulama-ulama su' dia begitulah. Dia meraihkan makhluk, bukan meraihkan Allah Taala. Itu dia. Jadi bila dia begitu keadaan dia, maka wahaisu albasahum libasal haibati. Kita maknanya memakaikan mereka libasul haibah, pakaian gerun dengan Allah Taala. Allah. Maka faqamu bi'izzatihi musta'izin. Maka berdirilah mereka itu dengan kemuliaan dia, mendapat musta'izin. Maknanya mereka dalam keadaan mulia, dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi maknanya apa maksud ini? Kita menceritakan, merayu, ya Allah, engkau telah pakaikan kekasih-kekasih engkau di kalangan arifin. Apa dia? Malabisal haibah, pakaian gerun dengan engkau. Maksudnya apa? Berilah pada hamba-Mu ini. Itu maksud dia. Berilah kepada hamba pakaian tersebut. Sehingga hamba pun boleh berdiri dalam keadaan ada kemuliaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia seorang bila apa? Bila takwa je lah. Jadi keadaan dia, lamma rafa'u himmatahum anil khalqi a'azzahumullah. Itu keadaan dia. Lamma rafa'u, tatkala mengangkat mereka itu himmah mereka. Angkat daripada mana? Anil khalqi, daripada makhluk. Jawab dia, a'azzahumullah. Allah Ta'ala akan muliakan orang. Jadi Allah Ta'ala akan pilih seorang jadi mulia bila dia buang daripada hati dia berhadap kepada makhluk, hemah daripada makhluk, buang. Jangan cari pujian orang, jangan cari pandangan orang. Jangan, semua dah masuk bakul, hanyut pergi ke laut ni. Bukan itu matlamat kita. Dengan bau sama pada istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Dia akan duduk tarak apa? Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Ya, maka ketiga itu baru dia dapat satu kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian walamma rafa'u himmatahum, tatkala mengangkat mereka itu arifin tadi, himmatahum, akan himmah dia, ya, tujuan dia, qasad dia, kehendak dia yang kuat, anid dunia, daripada dunia, a'azzahumul khalq,
memuliakan akan mereka oleh makhluk. Makhluk akan tunduk kat dia. Itu banyak berlaku pada para aulia illahi ta'ala. Allah. Kemudian fa innal waliyyu idza aradallahu an yuradda ila khalqihi yantawi bihi ibadahu albasahu hilyatain kullatil baha wal jamal liyaqbalun nasu alaihi bil mahabbah wal wisal faghibuhumullahu bihi hilyatul haibah wal jalal liyamtasila amrahu iza amarah wajtanibu nahyahu izanah wa hatani hilyatani yaksuhuma inda rusuh wat tamkin wa ila zalik asyara bi qawlihi. Jadi apabila dikata sini fa innal waliyya, sesungguhnya kekasih Allah Taala ini disebut sebagai waliullah, apabila Allah Taala kendaki mengembalikan mereka menghadap makhluk untuk mereka mentarbiah, memberi manfaat bagi hamba dia, maka Tuhan pakaikan dia al-basahu hillatain. Dua pakaian Tuhan pakaikan. Satu dipanggil hilyatu baha wal jamal. Allah Ta'ala pakaikan, iaitulah baha, sifat apa? Kegerunan yang kuat. Baha, nama kita punya imam pun Bahauddin, dengan kemuliaan agama, ya, kegahan, akan agama, baha. Tuhan pakaikan sifat wal jamal, dan sifat keelokan, supaya apa? Berhadap manusia akan dia dengan mahabbah, ya. Jadi oleh kena nur yang Tuhan jumpakan, baha wal jamal tadi, manusia akan kasih pada dia, ya, orang kasih. Terus kira yang tak ada kepala otak tu sah tu. Yang tak ada kepala otak, orang kafir semua dia tak benci, rasul dia tak suka. Innaluri manusia biasa ni akan tengok dengan akhlak cantik dia tadi, dengan sebab apa? Allah Ta'ala berikan pakaian kemuliaan. Sebab apa dia muliakan dia? Sebab dia telah berpaling hati dia daripada menghadap kepada makhluk, terus kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan juga wal wisal, kesampaian kepada makrifat ketuhanan payaghnihumullah, maka Allah Ta'ala mengkayakan dengan dia, ya, iaitu hilwatul haibah wal jalal, dengan pakaian hebat dan jalal, mana kekerasan ni, jalal, supaya mana menjunjung mereka akan arahan Allah Ta'ala apabila disuruh, dan meninggalkan akan nahyahu, akan ketegahan dia bila apa? Dia ditegah. Dua kelakuan inilah memakai Allah Ta'ala bagi orang yang telah tamkin dan rusuh, yang cekap mantap dalam makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu lagi kita falamma kanu lillah wa billah wa ma'allah a'azzahumullah wa azzahum man a'azzahumullah. Falamma kanu lillah, apabila mereka telah berjaya membentuk diri dia lillah, semata-mata kerana Allah. Yang itulah yang kita hari-hari sebut, ya, dalam iftitahus solah. Yang kita sembahyang baca doa iftitah, apa kita sebut? Wa mahyaya wa mamati lillah, habis serah gitu. Habis itu pun tu. Hidup kita, mati kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semua itu adalah milik bagi Allah Ta'ala. Kemudian wabillah, isyarat makan bakar. Maknanya semua itu billah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmihi wa sam'ihi, dan segala katanya. Semua itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wa ma'allah, dan serta dengan Allah Ta'ala. Ma'ah. Itu kita ada muraqabah ma'iyah. Wa huwa ma'ah. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala berserta kamu, kesedaran ke arah itu. Jadi bila adalah kalangan arif billah ni, billah, lillah, billah, ma'allah, jawab dia a'azzahumullah, memuliakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Wa a'azzaman a'azzahum, dan memuliakan akan mereka, ya, mereka tadi a'azzahum, yang muliakan akan mereka. Jadi double tu. Orang yang memuliakan dia pun dapat kemuliaan. Itu di antara kehebatan apabila seorang tadi dapat apa tu? Dipakaikan pakaian mahabbah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dipakaikan ruhani kita, ya, dengan pakaian mahabbah,
pakaian haibah, kegerunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerun. Sebab setengah daripada rukun dalam azkar zikir yang kita buat ialah rukun terbesar dia apa? Haibah kena ada. Kalau zikir tak ada haibah, kosong aja, dia tak ada, tawar. Ibarat kalau gula dah hilang manis dan kemanisan yang sepatutnya tak boleh bercerai tanggal, itulah haibah fizik. Dalam zikir itu ada kehaibatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta Allah rasakan kita halawah muannasah satu, ini kau dapat beruntung besar. Dan Allah pakaikan kita dengan malamis haibah, iaitu pakaian haibah rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara munajat Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, Habis itu, Dan satu lagi, ilahi alimni. Ilahi, wahai Tuhanku, alimni, berilah oleh kamu akan daku ilmu, mana ajar oleh kamu akan daku min ilmikal mahzun, daripada ilmu kamu yang tersimpan dalam khazanah Allah Ta'ala. Wa sunni bisirismikal masun, dan minta Allah Ta'ala bentengi kita dengan nama dia Al-Masun. Dia kata al-ilmu al-makhzun, ilmu yang dikatakan ilmu al-makhzun huwa ilmu al-mawhub alladhi yufidu ala al-qulub min hadratil allamil ghuyub la yanalu bihillati wala iktisabin wala yuhazu min daftar wala kitab. Ilmu makhzun ni, ini ilmu perjalanan orang nak sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Dia panggil ulumul ladunia. Tak sampai makrifat sebenar, melainkan laduni dibuka oleh Allah Ta'ala. Itulah ilmu mauhub, ilmu yang dikurniakan, diberikan, dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Alladhi yufidu, afadha yufidu, mana yang dituangkan. Itu dia panggil faid. Dan istilah Naqsyaband selalu digunakan fuyudat. Kalau Ahmadiyah digunakan madad. Dalam Naqsyaband dia guna fuyudat. Dia panggil faidun fuyud, mana limpahan-limpahan. Limpahan-limpahan ruhani yang dicempakkan terus dalam batin orang yang telah membuat persiapan, itulah bersih, jernih hati daripada makhluk, Tuhan cempak dulu. Faid fuyudat, berbagai-bagai itu. Dan mengikut Syekh Abdul Qadir jalani, campakan ini sampai engkau ke alam barzah tak putus, dan walau boleh dah balik, dicempakkan lagi. Dengan syarat kita membuat isti'dad. Apa isti'dad? Persiapan. Ia telah membersihkan tapak atau benjana yang nak dituangkan. Apa dia? Qalb, sir. Semua itu kena bersihkan. Bersihkan sir semua tu, kalbi dia, roh dia, Tuhan akan tuangkan tu. Dia kata allazi yufidu 'alal qulub, yang dituangkan daripada mana? Min hadratil allamil ghuyub, daripada hadrat Ta'ala, alam ghaib. Itu dipanggil alamil malakut dan sebagainya. Yang mana ilmu ni la yanalu bihillati wala iktisabin wala yu'khadhu min daftarin wala kitabin. Benda ni tak boleh diambil, tak didapat dengan iktisab, kita menghafal, mengaji buku dah. Wala yu'khadhu min daftarin, tak diambil daripada daftar, daripada buku kita ada. Ni arwah ustaz kau kata apa? Ilmu ni tak ada dalam kitab, tuan-tuan. Ilmu tak ada dalam kitab. Yang ada dalam kitab pun kita ambil belajar, tuan-tuan. Yang ni tak ada ni. Ilmu ni dia punya cara bukan dengan cara taklum belajar, tapi dengan cara riyadah wal mujahadah. Kalau ilmu iktisabi kita kena belajar, guru menghafal apa semua. Ilmu dak dengan riyadah. Riyadah ditujuan untuk tasbih, membersihkan akan tapak yang nak dituangkan. Projek Tuhan besar tu, limpahan fuyudat akan sampai. Bila kita bersihkan, itu yang perlu disuluk dan bersihkan dia. Wa innama yu'ta min hadratil kamali ma'al hikmati suhbatir rijal. Dan sungguhnya diberikan daripada hadrat kamal, daripada hikmat ni apa? Dengan dia suhbatir rijal. Dia kena bersahabat dengan rijal. Rijal fat. Dia kena bersahabat dengan rijal. Siapa rijalullah? Wa huwa awliya ila ta'ala. Dia mesti bersahabat. Sebab takkan terbuka pintu dengan Rasul, melainkan dia kena buka pintu dengan masyayikh dulu.
Dengan masyai terbuka, dibuka pintu Rasul. Dengan pintu Rasul terbuka, pun dibuka pintu dengan Allah Ta'ala. Itu lain. Dan dia tak boleh pandai nak melompat ni kan. Ya. Dia pernah jumpa seorang mursyid kan. Seorang budak ni dia tak apa pandai. Dia nak empir mursyid, dia terkejar terus. Tak kena. Dia kena terkejar pergi orang kanan dia. Itu kaedah dia itu. Lalu orang kanan dia bawa, boleh dapat perhatian daripada masyai. Sebab apa? Sebab Syekh akan tengok budak ni beradab. Kalau kita pergi lompat aja, ni budak ni kurang jauh ni. Dia kurang jauh, dia tak kenal orang kanan-kanan Syekh. Dia pakai lompat terus ke Syekh. Dia rasa dia hebat. Bila akhlak begitu, Syekh akan jeling dia terbalik. Ya, pergi. Yang mana budak kepala ke bawah, kaki ke atas ni. Dia tak kerti adab. Dia mesti lalu kot tu. Ya. Itu adab dia. Dia bakal langgau je. Sebab tu dia kata kena apa? Kena ada Syekh yang membawa dia. Maka yang rangkaian tali silsilah kita dengan Rasulullah SAW ialah masyayikh. Sebab penting. Ya, dapat redha dia, redha orang atas kita dapatlah. Ya, itu keadaan dia. Sebab tu dia kata sini suhbatur rijal. Rijalullah. Sebab dia min awliya min arifin billah. Ataupun bimahdil fadl wan nawal. Wabil hadis atau semata-mata limpahan kurnia Ta'ala, kurnia dia. Apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, inna minal ilmi kahayatil maknun. Ya, itu dia kata ilmu mahzun tadi. Ya, min ilmika al mahzun. Sungguhnya daripada ilmu tu kahayatil maknun. Dia seperti apa? Hay'ah maknun. Permata tu kan. Ilmu ada kita dipanggil jawahirul maknun. Yang kita ilmu balaghah kan. Jawahir maknun. Maknun ada benda yang dikawal rapi. Dalam apa nama tu kalau apa? Kalau kita menyelam bawah tu. Pemati dalam apa tu panggil? Ya, dalam apa dia duduk? Gewang itu. Apa nama tu? Mutiara tu dia punya mata kan. Dia duduk dalam sangkau itu. Maknun. Dia pelihara. La ya'lamu illa al-ulama'u billah. Tidak mengetahui, memahami dia melainkan ulama yang arif billah, bukan bi ahkamillah. Billah. Ada lain kan. Ahkamillah tu ulama syariat. Itu penting ilmu syariat. Dia naik atas lagi ulama billah. Dia arif billah. Dia mengenal Tuhan bukan lagi dengan bidalil, tapi dia mengenal bizauq. Dia pakai tauhidus syak, tauhiduz zauq ataupun tauhidus syuhud. Ya, dia maknanya pakai tauhidud dalil wal burhan. Dia jauh beza tu. Maka fa iza nataqu bihi la yunkiru illa ahlil ghurrati billah. Dia cakap tak ada engkar melainkan orang yang sebaliknya orang tak faham ni engkar. Jadi maknanya apa? Satu kurniaan besar dia dapat bila tu? Bila dia jaga mana tapak dia tadi dengan betul. Farriq qalbak minal aghyar bahawa dia yamla'u bil ma'arif wal asrar. Dia akan membusirkan Tuhan akan penuh dengan ma'arif, marifat yang dibahasakan ar-rabbaniyah wa asraru rububiyah. Yaitulah wahya asrar rububiyah, sir rububiyah allati akhfaha Allah an khalqih. Yang mana Tuhan tutup daripada segala makhluk dia, lam yutali 'alaiha illa al-khawasul awliya. Melainkan yang terpilih di kalangan para aulia, Tuhan bukakan benda ni. Ya. Baru kita faiza nataku biha ma'a ghairi ahliha ya raddu alaihim. Bila kau bercakap dengan bukan ahli, dia tolak anda. Ya apa yang kau bahas ni? Sebab tu kalimin nas bihasabi ukulihim. Berbicara dengan manusia dengan ikut standard akal mereka. Ya. Kalau matematik dia kata 6, jangan bawa budak ajar 6. Kan cikgu mengajar cakap seorang, dia tengok apa benda dia cakap. Ya, matematik dia kata 6, kau bawa ajar 6, pening oleh budak. Lalu kau cakap seorang, dia tengok, dia kata benda dia cakap. Buat dia tak masuk akalan dulu, dia tangkap kita. Ya, buat ilmu tu melaut, masya-Allah. Buat setengah daripada ilmu ditutup. Berkata Sayyid Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dia kata apa? Inni la'aqtumu min ilmil jawahirahu kai la yarazuka jahlin payaftatina. Inni la'aqtumu min ilmil jawahirahu kai la yarazuka jahlin payaftatina. Sungguhnya aku tutup akan jawahir, pemata ilmu, hakikat ilmu, aku tutup, aku tak buka. Kai la yarazu jahlin, supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil yang tidak memahami, payaftatina,
maka jadi fitnah besar ni. Ya, dia kata apa ilmu kau buka ni pada ni tak faham. Ni banyak. Yang banyak yang paling tak faham ilmu ni ialah Wahabi. Wahabi minta orang tu. Dia memang bangang tu. Ya. Orang tengok kepala ni melampau-lampau lah. Ya. Macam nak tajsimkan Tuhan pula. Gila pula tak macam-macam buat ni. Allah. Inilah di antara kehebatan ilmu-ilmu yang Tuhan tempatkan kepada para kekasih dia yang telah bersungguh berpeluh berpenat mereka mengasah mata makrifat iman ni tadi. Tuhan tempatkan ya hadiah-hadiah yang hebat daripada asrar ar-rububiyah. Kemudian semua qal warasihuna fil ilmi yaqulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana alhamdulillah. Fa inna khairal kalam. Alhamdulillah.